Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua yang dah masuk sekarang, saya tengok ada 8 orang. Okey, adik-adik, Ustaz Syahmi semua ada ni. Boleh ke anda nak tengok sikit muka-muka sahabat-sahabat yang ada bersama kita malam ni? Ain Zahara, Faris Iskandar, Hanan, Muhammad Zawawi, Sofiah Ubaidi. Yang pertamanya, selamat datang kepada semua. Sebelum kita mula, boleh ke nak tengok sikit komen-komen dekat chat, boleh komen khabar semua sihat ke? Kalau sihat, tulis sihat kat chat. Kita nak tahulah malam ni kita bersama dengan manusia ke robot. Okay. Waalaikumsalam. Ain Zahara, alhamdulillah sihat. Suara saya clear ke? Kalau clear boleh habaq mai, boleh beritahu clear. Takut tak dengar. Cakap rupa-rupanya cakap dengan komputer kan. Okey, alhamdulillah sihat. Sofiah Ubaidi, Muhammad Zawawi, alhamdulillah. Maksudnya dengar lah tu kalau boleh jawab. Semua ni daripada mana ni? Ada yang daripada Selangor ke? Ada Selangor. Oh, ada Selangor. Hanan. Ada dari mana lagi? Ada yang Borneo ke? Borneo, Sabah ataupun Sarawak. Syah Alam, ada Syah Alam. Syah Alam. Ustaz Syah Alam, Ustaz? Tak, Ana Bangi. Kita geng geng Selangor. Geng lagi geng Bangi, Ustaz. Ya, geng Bangi. Okey. Okey, adik-adik semua, alhamdulillah. InsyaAllah kita dah pun jam 8:30. Malam ini insyaAllah kita akan kupas satu topik yang sangat menarik, yang pada saya topik ini kita semua orang perlu tahu. Termasuklah saya, termasuklah Ustaz Syahmi, termasuklah adik-adik semua yang berada pada malam ini. Dan Ustaz akan share skrin ya? Ataupun saya? Nanti Ana share skrin. Cuma adik-adik boleh tak buka kamera kalau boleh? Kita nak berkenalan lah dengan adik-adik semua. Barulah kita semua nak sharing. Boleh buka kamera tak adik-adik? Tak sempat nak make up pun tak apa, ambil je telekong kalau perempuan tu. Yang lelaki buka je muka, tak ada masalah kot. Silakan. Tu dia. Adik-adik Zawawi. Zawawi. Ya Allah, Zawawi. Lama tak jumpa Zawawi. Sihat Zawawi? Anak cikgu ni, Zahara ni. Zawawi berapa adik pun ni kan? Zawawi? Ya. Nama adik apa? Muhammad Zahazan. Zahazan, Masya Allah. Zawawi ni kita selalu jumpa dekat Melaka, tapi lama tak jumpa dah sekarang ni. Dah masalah Zawawi. Ni Ain Zahara dah buka kamera. Terima kasih adik Ain. Adik Ain daripada ni tadi, daripada Syah Alam tu ke? Okey. Terima kasih adik Ain. Ni Hanan, Faris Iskandar, Sofia. Mana? Baru seronok sikit. Okey, Hanan mana Hanan? Okey, Hanan pun dah datang dah. Hanan daripada mana tadi? Hanan? Selangor luas. Selangor dekat mana? Kajang. Dekat je. Jiran-jiran kita orang juga ni. Okey, mana lagi ni? Sofia ada. Faris mana Faris? Ya. Adik Ain siap ber-green screen. Syat. Dia. Memang online kelas tu memang prepare bagus. Online kelas betul. Okey, tak apa. Yang lain-lain mana kalau kata yang tu Sofia dengan Faris ada keberatan tak apa, tak ada masalah, tak paksa. Cuma kalau kata boleh buka lagi baguslah. Itu je. Kalau kata tak boleh tak apa, it's okay, no problem. Kalau tak ada apa-apa, boleh Ustaz Ajwad? Boleh kita mulakan? Abang Ajwad ke Ustaz Ajwad ni? Panggil apa pun. Adik Faris dah ada. Adik Faris dah. Okay, insyaAllah kita akan mulakan. Hari ni topik kita, kalau boleh teka, boleh ke siapa-siapa teka? Kan nampak sebelah kiri abang ni, ada something. Ini adalah hint. Agak-agak surah apa dalam juzuk Amma yang kita akan bincangkan. Boleh teka ke? Boleh sebut ataupun tulis kat chat. Surah yang pendek, surah yang penting ada dalam juzuk Amma. Surah An-Nas. Okay, tekaan daripada adik Ain Zahara. Okey, kita dah ada jawapannya. Jawapannya adalah surah Al-Asr.
surah yang ke-103 kalau dalam mushaf kita. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Ustaz Syahmi untuk bercerita kepada adik-adik supaya kita belajar sesuatu yang sangat penting daripada surah Al-Asr. Jadi kalau ada buku nota, pen atau nak tulis dekat komputer, dipersilakan. Saya jemput Ustaz, silakan. Ustaz, Abang juga boleh tak bukakan skrin? Tiba-tiba tak boleh, Boleh. nak guna iPad, dia tak baca PowerPoint. Betul. iPad dia memang lain sikit. Sekejap saya tunjuk. Bismillah. Okey, nampak ke semua? Okey, nampak. Alright. Nampak kan? Ustaz perlu, kalau Ustaz boleh tekan remote control kat atas tu, mungkin Ustaz boleh control. Macam mana? Kat atas screen ada, Ustaz guna iPad Okey, tak apa. Nak tolong request remote control. Okey, ada request lah. Okey, cuba Ustaz gerakkan. Jadi ke? Kejap. Jadi gini. Okey, boleh ke? Okey. Jadi. Okey, baik. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali terima kasih pada Zawawi, Ain Zahara, Hanan, Faris Iskandar, Sofiah Ubaidi, ada Lutfi yang dah join pada hari ini. Terima kasih sangat-sangat. Jarang anak muda kita, budak-budak remaja kita yang boleh peruntukkan masa nak belajar Quran. Saya ni umur adik-adik sekalian ni, saya tengok ada yang 15 tahun, ada yang 16 tahun, 17 tahun. Waktu-waktu macam ni, lebih banyak berhujung minggu ni habiskan masa untuk berhibur. Kadang-kadang untuk nak main, rasa nak berseronok. Tapi adik-adik boleh peruntukkan masa untuk belajar Quran. Saya bagi tabik spring lah dekat adik-adik. Jadi adik-adik mungkin ada pertama kali kenal abang ataupun ustaz. Jadi ustaz nama Ustaz Syahmi. Jadi hari ini akan berkongsi dengan adik-adik semua berkenaan dengan satu surah yang sangat penting. Jadi ustaz nak adik-adik semua dengar baik-baik perkongsian ustaz pada malam ni. Dan lepas ni akan ada aktiviti yang Abang Ajwad akan kongsikan dengan adik-adik sekalian. So adik-adik semua akan ada aktiviti dengan Abang Ajwad lepas ni. Boleh? So dengar betul-betul apa yang Ustaz nak kongsikan. Tak lama pun 30 minit berkenaan dengan surah yang panjang dalam Quran. Panjang tak suratul Asri? Panjang kan? Panjang sangat kan? Sebab surah ni panjang lah yang kita suka baca di dalam solat kan? Suratul Asri kan panjang. Jadi ramai daripada kalangan adik-adik semua, kita semua sangat baca surah Al-Asri dekat dalam solat. Sebab apa barangkali? Sebab surah ni dia panjang. Satu lagi mungkin barangkali ialah dia mungkin mudah untuk dihafal. Dia bukan panjang pun adik, dia pendek je suratul Asri. Jadi suratul Asri ni adik-adik dia pendek. Jadi mungkin ada daripada kalangan kita, bukan adik-adik lah, daripada kalangan kawan-kawan kita yang lain ni ataupun siapa-siapa yang mungkin kita kenal. Dia baca suratul Asri sebab apa dekat dalam solat? Bukan sebab dia faham, bukan sebab dia rasa seronok nak baca surah ini, tapi barangkali sebab nak cepat habis solat punya pasal. Sebab pendek. Ada kita ni semayang subuh dah lah 2 rakaat. Rakaat pertama baca suratul Asri, rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas pula. Padahal 2 surah paling pendek dalam Quran, baca 2 surah tu cepat habis subuh dia. Baru semayang maghrib tadi dah baca 2 surah ni. 3 rakaat je pun semayang. Tapi nak berkira-kira sebab nak cepat habis punya pasal ni, dia pun ambil lah surah ni. Tapi adik-adik, tujuan perkongsian malam ni akan menyebabkan adik-adik semua ubah mindset adik-adik lepas ini, cara adik-adik sekalian berfikir dengan tentang surah ni lepas ni. So lepas ni kalau adik semua nak baca surah ni dalam solat, bukan lagi sebab nak cepat habis solat. Tapi adik-adik semua dah ada kefahaman yang sangat baik terhadap surah ini. Lalu adik-adik semua akan rasa lazat yang amat bila baca surah ni. Tidak lagi sebab nak cepat habis solat. Okay? So dengar baik-baik, Ustaz tak kongsi lama pun, tapi lepas ni kita nak tengok adik-adik faham ke tidak dengan aktiviti yang Abang Ajwad buat lepas ni dengan adik-adik. Baik, surah Al-Asri. Surah Al-Asri ni adik-adik, nama pun surah Al-Asri. Al-Asri ni kalau ikut dari sudut bahasa, secara bahasanya, kita terjemahkan Al-Asri ni waktu asar. Tapi banyak kita menterjemahkan Al-Asri ini maksudnya masa. Masa. Kalau kita pergi sekolah kafar petang-petang dulu adik-adik, kan biasa kan sekolah kafar minta kita baca surah Al-Asri kan? Pernah baca tak suratul Asri dekat sekolah ke, dekat mana-mana kuliah ke, kan ada ustaz-ustaz ke, ustazah ke, ataupun siapa-siapalah ke minta baca surah Al-Asri. Dan kita pun baca suratul Asri dengan membaca terjemahannya sekali. Okay, boleh tak adik-adik semua kita baca sama-sama surah Al-Asri? Ramai-ramai. Kita buka mikrofon.
Kita baca surah Al-Asri ramai-ramai, ada nas kan? Ustaz Juat? Saya tak boleh nak kontrol dah. Okey, ada nas kan? Okey, kita akan baca sama-sama surah ni. Supaya satu, kita nak perbetulkan bacaan kita. Sebab saya tak nak, Ustaz tak nak kita jadikan kelas ni sekadar kita nak faham, tetapi kita terlepas step pertama dalam tadabbur. Nama program ni klinik tadabbur remaja. Tapi tadabbur, orang yang nak mentadabbur dia tidak boleh mengesampingkan tilawah. Jadi kita penting memperbetulkan sedikit bacaan. Ustaz takkan cerdik sangat pun. Yang tu kita boleh belajar dengan ustaz-ustaz kita dekat rumah, dengan sesiapa ustaz yang adik semua belajar untuk belajar baca Quran. Tapi sekadar kita nak ambil semangat memperbetulkan sedikit bacaan. Okey, baik, jom sama-sama baca ayat pertama sampai ayat ketiga. Panjang kan? 3 ayat kan? 3 ayat je. Okey, boleh. Jom kita mulakan dengan isti'adzah dulu. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu, lepas tu bismillah dan kita baca. Sama-sama tau, bukan ustaz baca, lepas tu follow, kita baca sama-sama je. Boleh? Okey. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu as-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, adik-adik, kalau kita perhatikan pada ayat pertama tu penting kita bunyikan huruf ra tu Tak boleh kita baca wal 'as. Wal 'asr huruf sad je bunyi. Dia kena ada bunyi ra tu sekali. Wal 'asr. Ra tu kita kena bunyikan sedikit supaya dia menggambarkanlah apa yang kita nak sampaikan daripada ayat tu, apa yang Allah nak sampaikan daripada ayat tu. Wal 'asr. Begitu juga ayat kedua, innal insana lafi khusr. Tak boleh innal insana lafi khus. Dia takkan jadi lain maksud dia. Sebab dalam Al-Quran ni kenapa kita kena belajar ilmu makhraj dengan tajwid? Sebabnya ini tanda kita nak tunjukkan rasa hormat kepada bahasa Allah ni adik-adik. Yang ni bukan bahasa manusia ni. Yang kita boleh ikut dan kita je nak baca macam mana. Ikut style saya lah ustaz nak baca macam mana dia punya bunyi. No. Ini adalah kalam Tuhan, kalam Allah yang kita kena tunjuk respect. Kena tunjuk hormat. Sebab tu kita kena bunyikan betul-betul macam mana Allah nak suruh kita baca. Innal insana lafi khusr. Okay? Khusr. Bukannya hus. Okay? Sama juga dengan ayat terakhir ni. Watawassaw bis sabr. Dia tak boleh watawassaw bis sabr. Watawassaw bis sabr lain maksudnya. Watawassaw bis sabr. Okay? So yang itu yang ustaz nak adik-adik semua berikan perhatian dalam membaca ayat yang tak panjang, iaitu 3 ayat. Baik adik-adik. Kita pergi pada ayat yang pertama, surah Al-Asri. Okay? Surah Al-Asri ni first kali yang ustaz nak kongsikan adalah dia turun dekat Mekah. Namanya surah Makkiyah. Sebab tu dalam Quran kan kita akan jumpa ada 2 kategori surah ni. Adik-adik semua biasa dengar tak surah Makkiyah? Sebut ramai-ramai adik-adik. Walaupun tak buka mikrofon tak apa. Surah Makkiyah. Sebut ramai-ramai. Okey. Ataupun dan surah Madaniyah. Pernah dengar kan? Dalam Quran kan ada 2 jenis surah. Surah Makkiyah dengan surah Madaniyah. Jadi 2 kategori surah ni adik-adik sangat penting untuk kita tahu. Jangan sekadar kita nampak, oh dah ustaz dah dia surah tu turun dekat Mekah. Kita panggillah Makkiyah. Dah surah tu turun dekat Madinah. Kita panggillah Madaniyah. Jadi kita tak boleh sekadar nampak begitu. Sebab bila kita tahu surah tu surah Makkiyah adik-adik, kita akan tahu macam mana situasi yang Nabi SAW lalui waktu surah ni turun. Waktu surah ni turun. Jadi ini penting kita tahu Makkiyah dengan Madaniyah. Baik. Pergi ayat pertama adik-adik. Wal 'asri. Yang kita biasa terjemahkan wal 'asri ini adalah demi masa lah. Terjemahannya demi masa. Tetapi tadi ustaz dah sebut dah. Wal 'asri ni biasa kita kalau ikut bahasanya terjemahannya adalah waktu asar. Anda tadi kan waktu sembahyang asar tadi sembahyang asar tak 4 rakaat tadi. Ada kan sembahyang asar kan 4 rakaat kan? Jadi waktu asar tadi tu yang dikatakan wal 'asri ni. Kalau ikut bahasa betul-betul, wal 'asri itu maksudnya demi waktu asar. Demi waktu asar. Kalau Allah nak bersumpah, waw dekat depan tu bukan maksudnya dan adik-adik. Waw dekat depan tu yang wal 'asri tu, waw itu adalah waw sumpah. Okey, sebut ramai-ramai adik-adik. Waw sumpah. Ataupun dalam bahasa Arab kita sebut sebagai wawul qasam. Wawul qasam. Bukan masam ya, qasam. Qasam ni apa? Sumpah lah.
Waw yang membawa maksud sumpah. Jadi bila Allah bersumpah, agak-agak adik-adik lah, kalau kita hari ni bersumpah, benda ni benda besar ke benda kecil? Cuba adik-adik kongsi dengan Ustaz. Bila kita bersumpah, hak ni benda yang small-small ke big-big? Yang besar ke? Yang big kan? Big matter. Ini adalah benda yang besar punya. Takkan kita nak sumpah benda yang biasa-biasa. Mestilah benda yang kita sumpah tu benda-benda yang besar. Yang besar sangat-sangat. Jadi adik-adik, bila Allah bersumpah dengan masa dan Allah bersumpah dengan waktu asar, jadi dua perkara ni, masa dengan waktu asar, agak-agak benda besar ke benda kecil? Benda besar lah kan? Jadi masa, waktu asar, ini adalah benda yang sangat-sangat besar. Bukan benda kecil-kecil ni adik-adik. Benda yang sangat besar. Jadi bila benda tu besar, wajar tak kita berikan perhatian kepada dua benda ni? Memang wajar. Memang perlu kita berikan perhatian. Dia tidak boleh kita kata tengoklah macam mana. Benda besarnya, okey tak apalah, tengoklah saya nak berikan perhatian atau tidak, tak boleh. So bila benda besar, memang perlu bagi perhatian. Baik, adik-adik. Dalam bahasa Arab, bila Allah nak bila orang Arab nak sebut sesuatu benda tu maksudnya masa, boleh je orang Arab sebut al-waqt. Biasa kan adik-adik pergi sekolah kan, belajar bahasa Arab kan. Masa dalam bahasa Arab apa adik-adik? Siapa belajar bahasa Arab? Al-waqt, betul tak? Alif lam waw qaf ta, al-waqt. Ataupun kita sebut sebagai apa? Bila kita tengok jam, kita kata apa? Jam dalam bahasa Arab apa adik-adik? Siapa tahu? Ustaz Ajwa kata ada hadiah, kata. Siapa tahu jam bahasa Arab apa? As-sa'ah. Okey, as-sa'ah. Boleh tambah vocabulary adik-adik lepas ni. As-sa'ah. As-sa'ah pun maksudnya masa, al-waqt pun maksudnya masa. Tapi kenapa ayat pertama ni Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut wal waqt ataupun was-sa'ah? Kan lebih jelas maksudnya demi masa. Tapi kenapa saya baca terjemahan wal asri itu maksudnya demi masa, sedangkan asar tu maksudnya waktu asar? Kan? Kenapa Allah tak sebut wal waqt ataupun was-sa'ah? Jadi adik-adik, sekarang ni kita nak bincang, nak tadabbur ayat pertama ni, kenapa waktu asar ni sangat ada kaitan dengan masa yang kita lalui 24 jam yang sekarang. Kenapa Allah pilih waktu asar untuk menggambarkan tentang masa? Kenapa tak sebut al-waqt? Kenapa tak sebut as-sa'ah? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Baik, adik-adik. Tadi bila masuk azan asar ataupun kita katakan waktu asar ni lebih kurang starting dia pukul 4.30 sampailah pukul 7. Basically waktu asar itulah waktu dia. 4.30 sampai pukul 7. Baik. Jap, kita nak tanya siapa ni Zulkarnain. Mana Zulkarnain? Zulkarnain cuba buka mikrofon sekejap. Okay, Zulkarnain, biasa kan waktu asar ni daripada 4.30 sampai 7. Kita buat apa Zulkarnain? Zulkarnain boleh buka kamera tak? Nak tengok wajah Zulkarnain yang handsome. Tak boleh. Oh tak boleh, segan. Masya Allah. Tak apa, it's okay. Baik, Zulkarnain biasa 4.30 sampai 7. Buat apa Zulkarnain? Di samping solat asar. Di samping. Selain daripada solat asar, buat apa petang-petang? Biasa 4.30 sampai pukul 7. Biasanya 7 tu mengaji lah. Masya Allah. Calon syurga ni. Remaja-remaja kita ni. 4.30 sampai pukul 7 mengaji. Masya Allah. Ajwat, anda kena malu ya. 4.30 sampai pukul 7 mengaji. Tabik, bagus adik. Siapa lagi? Akilah. Akilah biasa 4.30. Tadi kita tanya wakil lelaki. Kita tanya pula wakil perempuan. Akilah biasa 4.30 sampai pukul 7. Biasa Akilah buat apa Akilah? Saya Akilah. masak. Masak, Masya Allah. Memang yang join klinik tadabbur remaja kita ni semua remaja-remaja yang alhamdulillah bagus-bagus. Baik, siapa lagi ni? Sofia. Sofia biasa buat apa? 4.30 sampai pukul 7. Siapkan homework. Siapkan homework, Masya Allah. Semua yang bagus-bagus kita punya ni. Kita punya calon-calon remaja kita yang ada kat dalam klinik tadabbur remaja ni. Baik. So biasanya, okay, saya mungkin tak dapat nafikanlah adik-adik semua memang yang Masya Allah baik-baik belaka. Tapi saya ambil yang biasa remaja-remaja macam anda buat waktu 4.30 sampai pukul 7. Yang biasa remaja-remaja kat luar selain daripada adik-adik yang study baca Quran tadi tu, biasanya orang 4.30 sampai 7 ni waktu dia nak pergi bermain di padang.
Lepas solat asar, dia akan pergi bermain di padang ataupun pergi cycling ataupun pergi jumpa kawan-kawan jiran dekat sebelah. Kan betul tak Ain? Kan betul tak Ain? Ain Zahra betul tak? Biasanya macam tu kan? Kan? Biasanya kawan-kawan kita akan fokus kepada waktu itu adalah waktu untuk bermain. Waktu untuk bermain. Tetapi untuk masyarakat Arab adik-adik, waktu asar ni mereka faham sebagai waktu untuk tutup semua operasi perniagaan. Sebab apa? Waktu dulu, pekerjaan yang paling popular pada zaman Nabi adalah menjadi peniaga, businessman. So ini adalah pekerjaan yang paling popular zaman Nabi. Ada doktor, ada semua pekerjaan, engineer semua ada. Tetapi yang paling popular pada zaman Nabi adalah menjadi pedagang ataupun menjadi peniaga. Jadi, bila seorang peniaga, biasanya kan dia ada opening hour. Tahu tak opening hour? Waktu buka kedai dan ada waktu tutup kedai. Biasa orang tutup kedai pukul berapa, Dik? Sebelum zaman PKP ni. Kan PKP sekarang kena pukul 8 lah tutup. Zaman lockdown ni. Tapi biasanya waktu orang tutup kedai, biasanya pukul berapa, Adik-adik? 10. Ha? 10. Itu shopping mall. Tapi kedai biasanya, betul lah pukul 10. Betul? Tapi kalau shopping mall pukul 10 lah. Tetapi biasanya, basically, waktu bekerja, waktu kita cari bisnes, cari duit, biasanya daripada pukul 8 sampai pukul 5. Anda perasan tak mak ayah anda pergi kerja daripada pukul apa sampai pukul apa? 8 sampai 5, betul? Nampak tak? 5 ni adalah waktu asar. Betul tak betul adik-adik? Jadi nak kata, basically-nya, secara asasnya, waktu asar ni adalah waktu untuk stop kerja, waktu stop bekerja, dan waktu untuk apa? Bagi seorang peniaga, bila tutup kedai, dia tutup kedai saja ke adik-adik? Tak. Seorang peniaga, kalau dia tutup kedai, apa dia akan buat lepas dia tutup kedai? Ini waktu mengira apa, Dek? Waktu buat apa? Tutup saja ke? Tak, Lutfi. Macam nak jawab tu. Dia tutup mic tu. Kira duit. Yes. Waktu ni lah kita katakan waktu untuk kira untung mah. Kata orang Cina lah. Waktu kira untung waktu ni. Kan? Sebab takkan tutup kedai saya saja. Mestilah waktu ni lah waktu terbaik nak keluarkan sempua. Adik semua berkenalan tak dengan sempua? Zaman adik sekarang takut gunakan kereta je. Sempua tahu sempua? Sempua? Tahu sempua? Tek tu ya. Yang ada banyak beg tu. Yang ada banyak. Kan ada ustaz juga ada macam cari sempua di belakang. Okay? Tapi nak katanya, masa ni lah keluarkan sempua ke kalkulator ke. Waktu ni lah nak kira duit. Waktu ni nak kira duit. Abakus? Ain Zahra, abakus tu apa? Sempua ke? Abakus tu yang ustaz kata tu. Oh, abakus. Oh, bahasa lain. Itu level lain tu. Oh, level lain tu Ustaz. Oh, dahsyat tu. Level atas lagi daripada ustaz. Ustaz tahu sempua je. Tapi tak apa. Nak katanya adik-adik, masa ni waktu kira untung. Patutnya kan bila kira untung, bila cerita pasal kira untung, maksudnya benda ni menguntungkan lah kan? Sebab tengah kira untung, mestilah tengah untung. So bila untung, happy ke sedih? Mestilah tengah happy, kan? Tapi adik-adik, peliknya, kenapa Allah nak suruh kita faham masa dengan waktu asar ni adalah benda yang tidak terpisah. Sebab Allah nak bagi tahu kepada kita, masa asar ini adalah waktu yang sebenarnya ramai manusia sedang rugi. Walaupun pada orang Arab, waktu asar ni waktu sedang mendapat untung sebab tengah kira untung, tapi Allah sentiasa gambarkan kepada kita, banyak orang waktu ni mereka jadi rugi. Walaupun duit masuk banyak berkepuk-kepuk dalam poket, tapi Allah still kata dia rugi. Kenapa? Kenapa? Sebab patutnya bila tiba waktu asar, kita kena buat apa? Pergi semayang, sahut seruan Allah terlebih dahulu. Tapi keuntungan yang mereka dapat tadi itu telah melekakan diri mereka adik-adik sampai mereka mengabaikan perintah-perintah Allah. Mereka terlupa yang mereka kena sahut apa yang Allah panggil dia untuk pergi solat sebab dia terleka dengan kiraan-kiraan untung. Ada orang yang barangkali dia tak sabar nak pergi bermain petang-petang adik-adik, dia pergi main dulu katanya, alah kalau balik pukul 7 nanti pun sempat lagi nak sembahyang asar. Tapi kesudahnya sampai maghrib baru nak masuk rumah, tak sempat nak sembahyang asar. So walaupun orang tu sedang bersukaria, dapat keuntungan, seronok main dengan kawan-kawan, tapi Allah kata waktu ni lah ramai orang tengah rugi. Sebab itulah ayat kedua adik-adik, apa sambungan dia? Innal insana lafi khusrin. Bukan ustaz yang cakap ramai orang rugi pada waktu ni kan? Tapi Allah sebut waktu ni ramai rugi.
So sekarang ni dapat jawapan tak? Kenapa waktu ataupun demi masa sangat berkait rapat dengan waktu asar? Sebab bila berbicara tentang masa, Allah sentiasa peringatkan kepada kita, ramai manusia berada dalam kerugian. Sebab yang beruntung berada dalam masa ni, Allah kata tak ramai, sikit sahaja. Sangat sedikit. Sebab tu dalam Quran adik-adik, kalau adik semua nak tahu satu rahsia, nak tahu rahsia tak? Nak tahu rahsia tak? Dalam Quran ada satu rahsia Allah bagi tahu. Rahsianya apa adik-adik? Rahsianya adalah orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat, Allah kata dia memang tak ramai. Dia memang tak ramai adik-adik. Hari ni kita nampak, oh kalau dia ni ramai follower dekat Instagram, barangkali dia ni bagus kot. Memang dia ni orang yang bagus kot, orang yang betul kot. Tak semestinya. Sebab Allah bagi tahu, barangkali orang-orang yang sedikit inilah orang-orang yang betul. Orang-orang yang beruntung. Sebab tu dalam Quran Allah kata orang yang baik, orang yang beriman, orang yang mendapat syurga, orang yang pertahankan agama, mereka ni tak ramai adik-adik. Ashabul Kahfi adik-adik, pernah baca tak cerita Ashabul Kahfi? Pernah dengar tak Ashabul Kahfi? Nama Ashabul Kahfi tu pernah dengar tak? Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai pemuda gua atau pemuda Al-Kahfi lah. Kan? Pemuda Al-Kahfi ni adik-adik ramai ke sikit? Cuba cerita kat Ustaz. Pemuda Al-Kahfi ni ramai ke sikit? Sikit. Sikit je adik-adik, tak ramai pun. Saya kata ke? Ustaz kata ke dia sikit? Tak. Dalam Quran sendiri sebut dalam suratul Kahfi yang kita baca hari ni apa? Sabtu semalam. Kan? Kan? Kita baca apa benda Allah sebut? Ma ya'lamuhum illa qalil. Mereka ni qalil sahaja. Sangat-sangat sikit. Satu. Yang mengikuti, yang beriman kepada Nabi-Nabi terdahulu. Contoh macam Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ni ada sekalian berdakwah selama 950 tahun. Lama ke tak lama dik? Berdakwah bukan hidup, berdakwah 950 tahun. Anda rasa boleh hidup tak 950 tahun lagi? Nabi Nuh, Allah panjangkan umur dia berdakwah 950 tahun dik. 950 tahun. Tapi adik-adik semua nak tahu tak berapa orang beriman? Cuba adik semua teka berapa orang beriman kepada Nabi Nuh? 250. 250? Siapa yang sebut 250 tu? Nak cari muka dia. Lutfi kata 250. Okey, ada lagi tak cubaan yang lain? Berapa orang yang beriman kepada Nabi Nuh? Siapa nak cuba? Tak ada? Takut ada yang bercakap tapi tak unmute. Kena unmute dulu adik-adik. Ataupun 25. Okey, Lutfi nampak macam agak goyah di situ. Okay. Mula-mula 250, tiba-tiba bertukar 25 sekarang ini. Okey, but it's okay. Okey, ada lagi nak cuba tak? Tak ada? Okey, baik. Adik-adik, kalau ikut logik lah kan, 950 tahun, kalaulah Nabi Nuh alaihi salam dapat tarik seorang je setiap tahun, kurang-kurang Nabi Nuh kena ada berapa orang yang beriman kepada Nabi Nuh dan kepada Allah? Sekurang-kurangnya ada 950 orang. Betul tak? Kalau dia dapat tarik seorang masuk Islam setahun, kurang-kurang ada 950 orang. Tapi adik-adik, para sejarawan mengatakan tak lebih 60 orang pun yang beriman kepada Nabi Nuh. Angka yang tepat tidak diceritakan oleh para sejarawan, tetapi tak lebih angka 60. 60 is the maximum. Dan adik-adik, yang lagi menariknya, kata sejarawan 60 itu bukanlah dikira sekadarnya manusia. Sebab yang naik ke bahtera Nabi Nuh AS bukan manusia je dik. Yang naik ke bahtera Nabi Nuh ni campur binatang-binatang sekali yang naik ke dalam bahtera Nabi. Jadi tak ramai. Jadi adik-adik, anda perasan tak dalam Quran sentiasa Allah sebut orang-orang yang beriman ni dia tak ramai, sikit je. Dia tak ramai, sedikit. Sebab itulah bila Allah bicarakan tentang masa, yang ramainya yang rugi ke yang untung? Yang ramai adalah yang rugi, yang beruntung adalah sedikit sahaja. Jadi sebenarnya adik-adik, dalam situasi ni, kita nak minta Allah golongkan kita dalam golongan yang ramai ke golongan yang sedikit sekarang ni? Golongan yang ramai ke sedikit? Sedikit. Ramai? Kenapa ramai? Sebab ramai kan ramai yang rugi. Kalau Ustaz kata tadi, bila berbicara tentang masa, ramai yang rugi. Jadi sekarang ni kita nak minta masuk dalam golongan yang ramai itu ke ataupun yang sedikit? Yang sedikit lah. Yang sedikit. Baik adik-adik. Sebab Allah bagi tahu dah, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Baik.
Abang Juat boleh tunjukkan ada satu gambar tak yang kita sempat dapatkan daripada satu video ni untuk nak bagi faham tentang dalam kerugian tu. Yang ni. Ustaz, Abang Juat dia tak dibuang tulisan-tulisan tu. Yang demi waktu tu. Okey, baik. Okey. Kalau adik-adik semua tengok dekat sini, bila Allah kata innal insana lafi khusrin, yang ustaz nak bagi gambaran lebih kurang macam ni lah adik-adik. Okey, gambaran dia macam ni. Sebab bila Allah kata lafi, fi tu maksudnya dalam. Fi tu, perkataan fi tu, lafi khusrin tu, fi tu maksudnya dalam. Jadi Allah nak bagi tahu kat kita adik-adik, manusia ni dengan kerugian, mereka bukan berada dekat permukaan rugi tu. Ibaratnya kalaulah kerugian tu sebuah lautan yang besar, Allah tak kata manusia yang rugi tu dia berada dekat permukaan. Pernah tak pergi pantai adik-adik? Tak pernah pergi? Pantai pernah pergi? Pernah mandi swimming pool? Biasa kalau kita mandi swimming pool ataupun kita mandi pantai, kita akan duduk kat permukaan je kan? Mak ayah kita akan pesan, jangan pergi kat jauh-jauh sebab nanti dia akan jadi dalam. So mak ayah kita pesan, jangan pergi kat tempat dalam, jangan pergi kat tempat dalam. Jadi biasa kita akan duduk dekat permukaan. Jadi Allah bagi tahu, orang yang rugi ni bukan duduk kat permukaan ni. Tapi Allah kata orang yang rugi tu, dia berada dekat dalam lautan kerugian. Jadi kalau adik-adik tengok gambar yang Ustaz tunjuk dekat depan ni, seolah-olah, kalau Ustaz kata ni, rugi tu ibarat macam lautan, so bila orang ada kat dalam, agak-agak, kalau orang yang dah ada kat dalam lautan rugi, dia akan jadi macam mana? Apa yang akan berlaku dekat dia? Lautan, dia dekat dalam laut tu. Kalau duduk lama-lama, agak-agak jadi apa? Ya, Sulhanan, Sofiah, dia akan jadi lemas lah. Dia akan jadi lemas lah. Sebab siapa je yang boleh tahan duduk lama-lama dekat dalam lautan, duduk dalam air lama-lama. Tak usah pergi pantai, tak usah pergi swimming pool. Anda tadah lepas ni dekat dalam apa? Dalam anda punya baldi. Anda selam muka anda lama-lama. Nak masuk satu badan tak muat. Jadi anda selam muka anda lama-lama. Apa yang berlaku adik-adik? Lemas. Jadi adik-adik, Allah bagi tahu manusia dekat dalam tu. Dan benda ini, bila Allah kata dekat dalam kerugian, pastinya tidak akan mendatangkan manfaat orang yang berada dekat dalam kerugian. Dia akan mendatangkan kemudaratan. Sebab orang yang berada dekat dalam air lama-lama, dia akan lemas. Orang yang berada dekat dalam lautan kerugian lama-lama, dia akan lemas. So bila kita nak selamatkan diri adik-adik, sebab kita sekarang ni dah nak lemas. Dan sekarang kita kena buat apa adik-adik? Kita nak lemas. Kita nak lemas ni. So apa benda yang kita kena buat untuk selamatkan diri adik-adik? Naik ke permukaan. Terus naik ke permukaan ke? Terus naik permukaan. Adik-adik, anda rasa ada tak jenis manusia yang dia sedang rugi tapi dia tak sedar dia tengah rugi? Anda rasa ada tak kategori manusia? Dia tengah rugi sekarang ni tapi dia tak sedar yang dia tengah rugi. Ada tak agak-agak kategori manusia macam ni? Ada. Jadi perkara pertama dia bukan terus berenang ke permukaan dulu. Perkara pertama yang kita kena buat adalah ni. Iaitu anda kena sedar yang anda tengah lemas sekarang. Sebab ada orang yang tengah rugi tapi dia tak sedar dia tengah rugi ni. Jadi the first thing first yang kita kena buat bila kita berada dekat dalam lautan ini, perkara pertama adalah bangun. Sedar yang kita ni tengah lemas. Ini adalah perkara pertama yang kita kena buat. Kita kena tahu yang kita tengah rugi sekarang ni. Kita kena tahu yang kita tengah lemas dalam lautan kerugian. Itu perkara pertama. Bila kita sedar yang kita tengah lemas, yang kita tengah rugi, barulah kita boleh buat tindakan. Agak-agak macam mana orang tu nak bertindak yang dia, sedangkan dia tak tahu pun dia tengah rugi sekarang. Kan? So perkara pertama kena sedar. Wake up, bangun. Yang kita tengah lemas, bangun. So kita sedar yang kita tengah lemas, maka barulah kita boleh buat sesuatu untuk menyelamatkan diri. Sebab itulah ayat ketiga Allah tak sebut lepas kita berada dekat dalam lautan kerugian pada ayat kedua, ayat ketiga tak terus sebut wa'amilus salihat. Tak. Allah kata siapa yang akan selamat? Mula-mula adalah illalladzina amanu dulu. Bukan illalladzina wa'amilus salihat. No. Allah sebut illalladzina amanu dulu. Lepas tu baru datang wa'amilus salihat. So amanu ni apa adik-adik? Iman. Kena beriman kepada Allah. Jadi beriman ni maksudnya apa? Beriman ni adalah bermaksud kita sedar dan percaya
yang Allah adalah Tuhan kita. Kita sedar dan percaya Rasulullah Nabi Muhammad Rasul kita. Jadi kita sedar benda itu. Jadi idea tentang iman ni adalah sedar dan percaya. Sedar dan percaya. Selepas ayat kedua bagi tahu ramai manusia dalam lautan rugi, maka apa first step? Amanu. Sedar dan percaya yang saya tengah lemas. Faham tak adik? Sekarang ni dapat lengkap tak apa yang Ustaz nak kongsikan? Good. Jadi lepas dah sedar, masa tu baru kita boleh buat. So saya dah lemas ni. Saya dah nak lemas dah ni. So apa saya kena buat sekarang? Saya kena berenang ke permukaan. Betul tak? Sebab itu je cara untuk menyelamatkan diri. So berenang ke atas, berenang ke permukaan itu apa benda kita nak katakan? Kita nak katakan itu adalah tindakan yang terbaik yang saya kena buat sekarang untuk menyelamatkan diri. Sebab itulah lepas dah sedar dan percaya kita tengah lemas, buat apa lepas tu? Wa amilus solihat. Betul tak? Saya kena buatlah sesuatu yang baik untuk menyelamatkan diri saya. Sebab itu amal soleh. Maksudnya apa? Amal yang baik. Betul tak? Amal soleh. Maksudnya apa? Satu perbuatan yang baik. So apa perbuatan yang baik bila saya tengah lemas? Saya kena berenang ke permukaan. Nampak? So itulah perbuatan yang baiknya. Jadi bila mana saya dah berenang ke permukaan adik-adik, kita mungkin sangkakan, saya dah selamat dah ni. Sebab saya sudah sedar, saya sudah berenang ke permukaan. Agak-agak adik-adik sekalian, dah boleh selamat belum macam ni? Rasa-rasanya dah boleh selamat belum? Dah sedar dah ni, kita tengah lemas. Dah berenang ke permukaan dah ni. Agak-agak boleh selamat tak adik-adik? Cuba teka. Kenapa tak boleh selamat pula? Dah berenang ke permukaan ni. Agak-agak boleh selamat tak? Tak boleh lagi. Kenapa Faik? Sebab ada dekat air lagi. Betul juga kan? Ada dekat air lagi. Tapi at least sebab kalau kita kan bila kat dalam air, kita lemas, kita kekurangan oksigen. Kita nak pergi ke permukaan sebab nak ambil apa? Oksigen kan? So at least bila kita berenang ke atas, kita mungkin nampak logiknya kita dah boleh selamat kan? Logiknya. Sebab kita dah boleh ambil nafas baru dekat permukaan. Tapi adik-adik, surah Al-Asri peringatkan kepada kita, tak cukup selepas kita sedar yang kita nak lemas, dan tak cukup kita dah boleh mampu untuk berenang ke permukaan, Allah kata dua ni tak cukup. Sebab untuk kita selamat daripada lautan kerugian ni, Allah kata ada 4 syarat. Sekarang kita baru bincang berapa adik-adik? Baru 2 daripada 4. So maksudnya kalau ada 4 syarat untuk selamat, baru buat 2, agak-agak selamat tak? Masih tak selamat. Kenapa? Tiba-tiba waktu nak berenang ke permukaan ni rasa nak sampai dah. Dah nampak dah permukaan di ke atas tu. Dah ready dah nak ambil nafas yang baru. Tiba-tiba anda tak boleh nak berenang di ke atas. Seolah-olah macam ada benda yang mengikat anda daripada bawah untuk nak pergi ke permukaan tu. Anda rentap. Tak sampai juga muka anda ke permukaan. Sebab macam ada benda yang sedang mengikat anda. Anda nak sampai dah ni. Tapi tak boleh nak pergi lebih jauh lagi. Tak boleh nak sampai ke permukaan. Seolah-olah macam ada yang sedang mengikat anda. Anda rentap tak boleh. Anda cuba nak potong tak boleh. Lalu pilihan yang anda ada sekalian adalah anda kena berenang balik ke dasar lautan. Anda kena tengok punca siapa yang ikat kaki anda sampai tak boleh nak pergi ke permukaan tadi. Anda kena tengok punca, betul tak? Sebab anda dah rentap tak boleh. Nak cuba potong tak boleh. So anda kena tengok punca kenapa anda tak boleh pergi ke permukaan. So ternyata bila anda pergi semula ke bawah, rupa-rupanya memang benar anda diikat dengan sesuatu. Dan yang lebih mengejutkan anda, sesuatu yang mengikat anda itu adalah benda yang anda kenal. Sesuatu yang anda kenal. Mengejutkan anda, tiba-tiba yang mengikat anda itu anda tengok, adik-beradik aku, yang anda tengok yang mengikat anda dekat bawah tu, yang pegang tali tu tak bagi lepas untuk anda pergi permukaan, ibu bapa aku, adik-beradik aku, kawan-kawan aku, saudara mara aku. Nampak? So, dan lebih mengejutkan lagi adik-adik, anda tengok semua orang yang anda kenal yang mengikat anda dengan tali tersebut tu, dia semua masih lagi tidak bangun daripada tidur. Dalam erti kata lain, dia orang semua ni tak sedar yang mereka tengah nak lemas sekarang. Dia orang masih lagi tak sedar. Anda seorang je baru sedar, tapi yang mengikat anda tu semua pakai tidur koh-koh lagi dekat dalam lautan kerugian.
Dia tak sedar lagi adik-adik. Jadi apa yang adik-adik semua akan buat? Jangan Abang Juat cuba off sekejap skrin. Kita nak tengok adik-adik semua berfikir macam mana. Agak-agak adik-adik, kalau itulah punca yang telah menyebabkan adik-adik semua tak boleh nak berenang ke permukaan untuk selamatkan diri, ambil nafas yang baru, anda turun balik ke bawah tengok ada orang yang anda kenal ikat anda dan mereka semua masih lagi tidur, adik-adik nak buat apa? Kejut. 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 Okey. Ada lagi tak tindakan yang lain selain daripada kejut? Kok-koklah dia kata apa barang kejut Ustaz? Lantak pi depa. Saya nak selamat apa barang ni? Nak fikir pasal dia orang. Nak kena kejut ke adik-adik? Semua bersetuju kita kena kejut mereka daripada tidur tu. Semua bersetuju itu yang kita kena buat sekarang. Sure. Tak ada yang mencadangkan tindakan yang berbeza daripada mengejut orang itu daripada bangun. Ain Zahara kata tolong bawa orang tu ke permukaan. Okey. Bagus. Sedarkan dia orang kan. Betul juga tu. Jadi adik-adik, perkara inilah yang sangat penting. Sebab anda dah tahu dah anda still tak selamat sebab dia yang ikat anda dekat bawah. So tidak adik-adik, yang anda kena buat sekarang ni adalah anda kena kejut mereka bangun sama-sama dengan anda untuk berenang ke permukaan sama-sama dengan anda. Sebab itulah lepas illal ladzina amanu wa amilus salihat, apa sambungannya adik-adik? Wa tawassaw bil haqq. Ni nampak tak gambar comel ni yang tengah tu dia kata, wake up. Aku nak lemah dah ni. Kan? Aku nak lemah dah ni. Kau tengah ikat aku sekarang ni. So apa aku kena buat sekarang ni pada orang yang tengah ikat aku ni? Wahai bangun. So anda kena bagi tahu kebenaran kepada orang yang masih tidur yang ikat anda dekat bawah tu. You have to tell the truth. Anda kena bagi tahu kebenaran. Weh, kau nak lemas ni, bangun. Bangun. Kau nak lemas ni, sekarang bangun. Gitu. So adik-adik, bila anda yang tengah tak selamat, anda tengok ada orang yang ikat anda tu masih lagi tidur, agak-agak adik-adik, anda nak kejut sungguh-sungguh ke ataupun nak kejut ala kadar? Weh, bangun. Ataupun, weh bangun. Anda rasa anda nak pilih kaedah yang mana? Bersungguh-sungguh ke ataupun asal kejut sudahlah. Kita akan buat sungguh-sungguh ke ataupun ala kadar? Yes, kita akan buat sungguh-sungguh. Sebab dia menentukan hidup mati kita sekarang ni. Kita mesti akan buat sungguh-sungguh kan? Tapi adik-adik, inilah juga yang dibuat oleh para nabi. Nabi ni dia beriman kepada Allah, tetapi depan mata nabi-nabi ni semua dia nampak ramai lagi yang tengah lemas. Sebab itu nabi kita ni walaupun dia dah jadi baik, dia still lagi buat kerja dakwah. Kenapa ni? Sebab dia tak nak hidup kat dunia ni selamat seorang-seorang. Sebab banyak lagi tanggungjawab dekat belakang yang mengikat dia daripada selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang ada kat sekeliling kita, khususnya ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, kenalan kita, semua tu tanggungjawab kita ni. Kalau adik-adik semua rasa macam, lantak pi depa lah Ustaz, lantak pi dia orang lah Ustaz, saya tak nak kisahlah, saya dah jadi baik dah, saya semayang 5 waktu, saya boleh hadir klinik tadabbur remaja, saya boleh faham Quran, saya boleh mengaji dengan baik, dia tak baca Quran, dia tak solat, yalah Ustaz, saya dah baik. So, agama kita, Allah dan Rasul tak pernah ajar kita jual ikan. Apa maksud jual ikan? Selfish. You know selfish? Sombong. Agama kita tak pernah ajar kita untuk jadi orang yang sombong, dik. Dia suruh kita jadi orang yang fikir pasal orang lain. Baru-baru ni dekat Palestin, Abang Ajwat lepas ni akan kongsi dengan adik-adik benda yang lagi best. Baru-baru ni kan adik-adik tentang Palestin, adik semua alert tak dengan perkara ni? Ambil tahu tak tentang isu Palestin baru-baru ni, Gaza yang berlaku dekat Gaza? Ke ada yang, apa benda yang berlaku Ustaz? Ada tak macam tu? Tak ada kan? Semua ambil tahu tak? Ambil tahu? Kan? Ambil tahu kan? So nampak tak adik-adik? Isu kita ambil tahu tentang Palestin bukan isu yang tengoklah Ustaz saya nak ambil tahu, saya ambil tahulah. No. Dia adalah tanggungjawab. So bila mana adik semua nampak ada orang tengah ikat dekat bawah tu, anda kena kejutlah dia bangun. Dan anda kena bersungguh-sungguh untuk bangunkan dia. Tapi adik-adik, saya nak tanya. Bila kita nak kejut orang bangun tidur, adakah bila kita kejut, weh bangun. Anda sungguh-sungguh ni, weh bangun. Kita kejut sekali, agak-agak terus bangun tak orang yang tengah tidur tadi tu? Kita kejut sekali je. Tak kan? Kejut sekali mungkin tak bangun. Macam Adil lah orang tu kan. Bila mak kejut bangun subuh sekali. Contoh, bangun, siapa nama? Ahmad, bangun.
Biasa bila mak bagi tahu Mak Ahmad bangun, terus kita bangun ke? Pak, terpacak bangun. Okey mak, kita bangun, kita pergi sembahyang subuh sekarang. Kan biasa kalau mak kita kejut sembahyang subuh adik-adik, biasa bila mak sebut sekali terus bangun tak? Tak kan? Kadang-kadang mak perlu kejut 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kadang-kadang banyak kali mak kena kejut. Jadi adik-adik sekalian, fahamlah kita, kejut sekali mungkin tak akan berkesan. Maka kita perlukan kejutan ataupun kena mengejutkan orang itu berulang-ulang kali. So kemampuan kita untuk nak kejut orang tu berulang-ulang kali, kita perlukan apa sebenarnya adik-adik sekalian? Bila kita nak kejut orang tu banyak-banyak kali. Kesabaran. Yes, bagus Lutfi. Kita perlukan kesabaran. Sebab itulah 4 ciri yang keempat, tips yang keempat untuk menyelamatkan diri. Allah kata semua akan rugi kalau tak buat 4 perkara ni. Sebab itu yang terakhir Allah kata watawasau bis sabr. Nampak? Watawasau bis sabr. Adakah adik-adik? Okey. So watawasau bis sabr. Tiba-tiba jadi hilang sekali. Jadi adik-adik sekalian nampak tak? So inilah sebenarnya suratul asri. Suratul asri nak bagi tahu kat kita hidup kat dunia ni khususnya waktu asar, tentang masa, tapi Allah pilih waktu asar sebab Allah nak gambarkan ramai orang yang tengah rugi. Dan Allah kata mereka bukan berada rugi-rugi atas permukaan ni tak, mereka berada dekat dalam lautan kerugian. Dan Allah kata untuk selamat macam mana? First kali kenapa adik? Cuba sebut, ada 4 poin dalam bahasa yang Ustaz sebut sebelum ni. First kali bila kita sedang lemas dekat lautan kerugian, first kali kena buat sedar. Ya sebetulnya iman kata Hanan, tapi poinnya adalah sedar dan percaya yang kita tengah lemas. That's the first point. Kedua, lepas dah sedar dan percaya kita tengah lemas, buat apa? Berenang ke permukaan. Dia punya punchline-nya adalah wa'amil salihat lah. Kena buat benda baik untuk selamatkan diri. Berenanglah ke permukaan. Tapi tiba-tiba nak sampai ke permukaan tak boleh nak sampai. Sebab apa? Dekat bawah tu ada lagi yang mengikat kita untuk kita nak selamat. So bila mana kita turun, ada orang yang kita sayang, orang yang kita kenal tengah tak bangun lagi. So kita kena buat apa? Biarkan dia ke? So buat apa? Kita kena kejut dia. Kejut biasa-biasa ke? Weh bangun. Okey dah. Bye. Macam tu ke? Kena kejut dengan cara macam mana? Sungguh-sungguh. Sampai dia bangun. Sampai dia bangun lah. Kita kena ada tekad. Aku nak kena buat sungguh-sungguh. Tak boleh main-main. Tak boleh ala-ala kadang. Tak boleh lepaskan batuk di tangga. Kena buat sungguh-sungguh. Dan bila kita kejut sekali, orang tu terus bangun ke? Kadang-kadang? Tak. Dia kadang-kadang akan ambil masa banyak kali nak kejut dia bangun. So kemampuan kita untuk kejut dia bangun banyak kali memerlukan apa sebenarnya? Sabar. Yes, Sabaran. sebab itulah, inilah 4 benda adik-adik untuk nak elakkan kita jadi manusia rugi. Ya betul lah, mungkin kita buat bisnes tak dapat duit banyak, so itulah kerugian. Mungkin barangkali kita rasa rugi itu adalah kita tak ramai kawan sebagai contoh. Tapi adik-adik Allah kata kerugian yang sebenar adalah ini. Bila mana kita masih lagi terbelenggu dengan banyak aktiviti yang sia-sia yang telah merugikan kita. So bangun, buat benda yang betul, ajak orang buat benda yang baik, dan kita kena sabar bila nak ajak orang buat benda baik. So ini 4 perkara daripada suratul Asri. Boleh dapat tak gambaran tu? Okay? Gambaran yang Ustaz gambarkan ni mudah-mudahan dia akan memberikan 4 condition ataupun 4 syarat untuk kita survive dalam kehidupan ni, untuk elakkan daripada kerugian. Iman, good deeds, told the truth, dan sabar. Okay? Wallahu a'lam bissawab. Semua faham tak adik-adik? Ada yang tak faham tak dengan apa yang Ustaz kongsikan hari ini? Faham. Alhamdulillah. So senang tak nak faham suratul Asri? Senang tak? Senang kan? So agak-agak lepas ni nak baca suratul Asri dalam solat sebab surah ni pendek ke ataupun sebab anda seronok faham surah ni? Sebab dah faham. Sebab dah faham kan? No. So bukan sebab anda sebab nak habis solat cepat-cepat ke, bukan kan? So sekarang dah ada sebab yang berbeza. Saya baca surah ni bukan sebab nak habis cepat solat, tetapi saya baca surah ni sebab saya seronok faham surah. Okay? Saya seronok faham surah. Seronok tak seronok? Seronok tak? Faham? Seronok kan? Ain Zahra ada nak tanya soalan ke? Tak. Angkat tangan. Angkat tangan tadi sebab apa? Tak seronok. So, angkat tangan tadi seronok. Masya Allah. Yeay, seronok. Okay, baik. Terima kasih adik-adik. Okay, baik. So, kalau tak ada apa-apa soalan, ada soalan ke adik-adik? Tak ada? Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, Abang Ustaz nak serahkan kepada Abang Ajwad. Mungkin ada something yang Abang Ajwad nak kongsi dengan adik-adik, dan mungkin ada aktiviti yang Abang Ajwad nak buat dengan adik-adik semua. Okay, silakan Abang Ajwad. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik,
Itulah dia. Semoga dengan perkongsian daripada Ustaz tadi, kita dapat satu gambaran barulah tentang surah Al-As. Daripada kita baca pun, kita faham lebihlah sikit berbanding sebelum ini. Dan sebelum abang nak cerita tentang apa yang jadi dekat Palestin, sebab abang sendiri kerja dengan satu NGO yang memang directly ada tim kita yang berada di Gaza. Gaza ni dalam Palestin. Tapi sebelum tu, kita nak buat satu aktiviti dulu supaya kita nak tengok macam mana kita nak aplikasikan apa yang kita belajar hari ini dengan kehidupan seharian kita. Jadi aktiviti dia ialah, sebelum kita mula, abang percaya adik-adik semua ada kertas dan pen, betul? Semua ada? Okey, Alhamdulillah. Jadi, aktiviti ni ialah, yang pertama, abang nak minta tolong adik-adik untuk tuliskan apa jadual harian adik-adik. Tulis simple-simple je. Contohnya, pagi buat apa, tengah hari buat apa, petang buat apa, malam buat apa. Cukup. Tak perlu nak tulis pukul 8 buat apa, pukul 9, 9.45, 10, tak payah. Simple-simple je. Jadual yang pagi, petang, malam contoh. Yang kedua, dalam jadual tu kena tulislah apa tindakannya. Contohnya pagi, bangun pagi, siap kemas katil, contoh. Tulislah apa-apa yang biasa adik-adik buat. Yang terakhir sekali, nanti kita akan kongsikan dengan kawan-kawan lah apa yang adik-adik tuliskan sebagai jadual tersebut. Berapa minit nak bagi ni ya? 3 minit cukup ke adik? Boleh? Okey, 3 minit bermula dari sekarang. Dipersilakan abang bagi masa dulu untuk tuliskan. Jangan meniru orang sebelah. Tak ada apa-apa nak tiru pun. Okey, silakan 3 minit. Bang Juan, ada orang tanya tu, tengah hari sekali ke? Senangnya macam ni lah. Pagi, tengah hari sampai petang, malam. Macam ada 3 pembahagian lah. Okey. Jadi simple-simple je dek. Buat apa, bangun pagi, buat apa, macam tu je. Tak perlu spesifik sangat. Okay, Sufi kata dah siap tu. Okey, Sufi dah siap. Kita ada lebih kurang 1 minit lagi. Sufi kita pernah jumpa ke sebelum ni? Ustaz saya nak sembang dengan Sufi lah. Sebab yang lain tak siap lagi kan. Sufi kita pernah jumpa tak sebelum ni Sufi? Tak pernah jumpa eh? Macam familiar lah muka Sufi ni. Kita pernah jumpa dekat TM ke? Mak kerja kat TM lah Sufi? Tak? Kan orang lain. Muka lebih kurang. Zawawi ada bincang dengan adik ke? Zawawi ada backup kat belakang tu. Ada backup? Dia ada tentera dia sendiri. Okey, yang lain macam mana? Okay. Kalau yang tengah on camera tu kau dah siap, angkat tanda good. Siap tak? Okey. Okey, Hanan dah siap. Baik. Ustaz, yang malam ni semua yang dah join sebelum ni ke Ustaz? Dah pernah jumpa dah. Dia pernah join. Sebelum ni dengan Ustaz Syahari kan? Sebelum ni kan?
baik lah. Okay, ada lagi ke yang belum siap? Tadi dah nampak Lutfi bagi good, Zawawi bagi good. Anda Okay, Lutfi Farish dah, Lutfi dengan tadi kan? Lutfi kan? Dah siap kan? Lutfi dah siap. Alright, kita bagi 10 saat lagi ya. Zawawi siap dah? Siap. Siap. Okey. Siapa lagi? Sofia macam mana? Akilah macam mana? Zulkarnain macam mana? Okey, Sofia pun Zul dah dah, siap, Akilah Akilah pun dah dah. siap. Tunggu adik Farish. Okey. Faik dah okey, Faik. Siap dah? Dah. Dah. Okey, good. Alright. Okey. Pertama sekali, okey, boleh letakkan pen dan pensel masing-masing. Cik Izan kat dah. Santai je. Okey. Pertama sekali, kita nak share lah apa yang adik-adik buat, kongsikan dengan kawan-kawan. Abang nak minta tolong untuk adik Hanan. Adik Hanan? Bukan share, jangan risau, jangan takut. Adik Hanan pilih seorang kawan untuk dengar dia punya sharing, boleh? Nak pilih siapa? Tak dengar, dia kena on mic. Binti Abdullah. Okey, kita nak minta adik Akilah. Adik Akilah, permintaan khas daripada adik Hanan. Boleh tak kongsikan apa yang telah dituliskan dalam jadual tersebut? Silakan. Okay, biasa-biasa kan Ustaz kan? Saya je. Okay. Pagi saya biasanya buat homework sampai petang. Biasanya lah campur lah dengan masak. Kalau malam spend time dengan family atau pada kelas. Spend time dengan family biasanya buat apa? TV ke, masak-masak ke? Tengok TV sama-sama. Alright. Okey, terima kasih adik Akilah. Adik Akilah pula pilih seorang kawan untuk kita dengar cerita dia. Sesiapa je. Sesiapa je? Siapa? Siapa je tu soalan ke? Siapa je siapa? Siapa tu siapa? Boleh sebut je, jangan takut. Okay. Ain Zahara. Okey, adik Ain Zahara. Silakan adik Ain. Banyak kitab kat belakang tu. Itulah tu, level-level macam ustaz kan. Astagfirullah. Okey, adik Ain, silakan adik. Pagi saya bangun awal, buat aktiviti. Lepas tu tengah hari makan, main game sekejap, rehat tidur sekejap ke. Lepas tu petang dia dah kat luar. Tu malam baca Quran, solat, makan malam, tu tengok TV. Okey, tadi dengar ada main game tadi. Game apa main? Main game biasa je, bukan game kat phone. Kat mana tu? Biasa tu contoh? Dia macam game lama lah, game lama. Yang macam game boy kecil tu. Okey. Menarik. Ya, kan nak ajak main sekali. Tak apalah. Okey, terima kasih adik Ain. Pagi sampai malam dia share. Seterusnya adik Ain pilih seorang. Yang terakhir lah kot, terakhir. Lutfi. Adik Lutfi. Okey, silakan. Masa pagi tu sarapan. Ya. Masa tengah hari dengar tadabbur dekat YouTube. Masya-Allah. Okey. Lepas tu masa pukul 3 tu petang-petang sikit tu main game sekejap 1 jam ataupun 30 minit. Lepas tu masa petang cycling lah kat rumah, dekat depan rumah. Masa maghrib solat, baca Quran. Masa malam makan malam. Lepas tu ada tengok TV, tafakur alam. Tengok TV, tafakur alam. Adik Lutfi main game apa Roblox. Okey, tak pernah dengar. Sebab mungkin kita dah tua Ustaz. Ustaz main Ustaz? Tak. Anda tak main. Anda main ni je. Tic-tac-toe je. Tic-tac-toe. Ada orang pun tak tahu tak. Okey, terima kasih ada Lutfi. Terkongsian. Adik Sufi, Zawawi, Sofia. Kita simpan dulu Okey.
perasan tak adik-adik, kita flashback balik tadi apa yang Ustaz Syafiq kongsikan. Ada 4 perkara yang kita boleh belajar daripada surah Al-An tadi. Yang pertama apa? Sedar. Ya, kena sedar, betul. Kena sedar kalau ayat Qurannya manulah. Yang kedua, Kena bertindak. kena bertindak. Alright, cantik. Kena bertindak bersamaan dengan amilus solihat. Yang ketiga, Kejutkan orang lain juga. Sedarkan orang ada lain. Sudah. ada siapa membaca daripada chat yang macam mana tak cik? Lupa dia tulis. Okey, kena kejut orang sekeliling yang dekat. Maksudnya kita kena berpesan-pesan yang kesabaran lah ayat. Dan yang terakhir keempat, Kena sabar. kena bersabar sebab percayalah kita nak ajak orang buat baik, kita nak perbetulkan kesalahan orang, memang sangat mencabarlah. Jadi perlukan kesabaran. Okey, adik nak tanya, abang nak tanya kat adik, dalam jadual kita tadi, cukup tak kita nak lengkapkan 4 perkara tadi? Cuba tanya pada diri masing-masing, cukup tak? Jangan jawab, tanya pada diri sendiri je. Okey, dan abang akan kongsikan satu perkara, pengalaman walaupun abang tak dapat pergi Palestin, dapat pergi Gaza, tapi apa yang berlaku kepada saudara mara kita yang berada di Palestin. Dan lepas habis perkongsian abang ni, kita nak concludekan dengan satu perkara lah dan berkait dengan jadual kita masing-masing. Pertama sekali, kalau first time adik dengar, abang dari Persatuan Cinta Gaza Malaysia ataupun CGM, boleh carilah kat Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok pun ada. Jangan kata tak ada. Boleh cari. Dan di Palestin, adik-adik, Palestin ini kenapa penting dengan kita? Sebab dia adalah yang antaranya kepentingan dia adalah kiblat kita yang sebelum ini. Kalau tahu sekarang kita menghadap kiblat ada Kaabah lah kan. Tapi sebelum Kaabah, Rasulullah bersama para sahabat pernah berkiblatkan Baitul Maqdis. Itu antara kepentingan besar lah kenapa Palestin itu penting buat umat Islam. Yang kedua, adik-adik, yang ini kena tahu, iaitu Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang ketiga terpenting dalam Islam. Kalau yang pertama apa? Masjidil Haram. Okey, cantik. Yang pertama Masjidil Haram. Yang kedua? Masjidil Nabawi. Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Yang ketiga inilah Masjid Al-Aqsa, yang mana berlakunya peristiwa penting dalam sejarah Islam, iaitu Nabi Isra' ke Masjid Al-Aqsa. Jadi itu 3 peristiwa penting. Kenapa Palestin ni penting sangat untuk kita semua tahu. Jadi baru-baru ni masa bulan Ramadan, puak-puak Zionis yang memusuhi Islam, diorang serang masjid kita, diorang serang penduduk-penduduk di Gaza, mereka bom kawasan-kawasan sekolah, kawasan-kawasan rumah, sampai menyebabkan banyak kematian yang berlaku. Jadi kalau kita nak ambil ibrah daripada surah tadi, kita maksudnya kalau kita berenang, kita lemas, sekarang ni semua orang lemas. Tapi kita mungkin alhamdulillah Allah bagi kelebihan, kita sedar. Dengan kita dapat datang kelas ni, kita dapat belajar dengan kawan-kawan yang lain. Lepas tu kita sedar saja tak cukup. Sebab apa? Sebab ada kawan-kawan kita sekeliling yang mungkin belum sedar lagi. Yang mungkin dia tak dapat macam mana kita dapat. Jadi tanggungjawab kita lah, kita kena kejut dulu, bangun. Sampailah dia terjaga, sama-sama naik ke permukaan macam tadi, dan kita selamatkan kita dan kawan-kawan kita. Okay, cuma nak selamatkan macam mana? Kenalah ambil tahu pasal kawan-kawan kita. Kalau tak ambil tahu, macam mana kita nak tahu dia tu sedar ke tak sedar? Contohnya kalau kat rumah sekarang ni, adik-adik tengok, adik-adik punya, adik, kakak, abang, ada tak yang boleh kita kejut diorang? Maksudnya, ada tak benda yang boleh kita ajak diorang buat kebaikan? Itu pertama. Yang kedua, kalau tengok mak ayah tengah sibuk-sibuk kat rumah contohnya kan, ada tak benda yang kita kena kejut diri kita sendiri? Aku ni hari ni seharian aku main game je. Tak main game aku tidur, tak tidur aku makan. Ada tak something yang perlu aku berubah untuk aku take action, berenang? Nak kena sedar, kena berenang. Itu kena fikirkan lah. Jadi dalam konteks tadi, kisah Palestin tu, sama-samalah kita ambil tahu supaya kita tahulah, rupanya Palestin ni sedang diancam.
Maksudnya tempat penting untuk orang Islam perlu kita pertahankan semata-mata dengan berdoa tak cukup. Kita kena tambahlah ilmu kita kena bertindak dan sebagainya. Jadi adik-adik, pasal jadual tadi, abang nak tanya pada adik-adik, boleh tak kita tambahkan dua perkara? Dua perkara saja, iaitu apa yang boleh adik-adik buat untuk aplikasikan surah tadi tu. Maksudnya kalau contoh, tak nak bagi tahulah contoh kan. Kalau bagi contoh nanti adik-adik tiru. Tambahkan dua perkara dalam jadual tu, tuliskan sama ada pagi ke, petang ke, malam ke, dan nanti kita share dalam masa 1 minit dari sekarang. Silakan 1 minit, nanti abang minta untuk seorang dua share. Betul, sedar ni maknanya sedar dari leka dunia, betul lah tu. Maksudnya kadang-kadang kita mungkin terlupa ada benda kita kena buat, ada benda yang kita kena tolong contohnya. Contoh abang bagi contoh satu. Okey, dalam jadual adik-adik sekarang ni kalau perasan mungkin ada yang tak ada, mungkin ada yang ada. Kita hanya bantu diri kita sendiri je. Betul tak? Ada orang mungkin buat kerja sekolah, baca Quran, ngaji, berzikir, beribadah, beriadah. Tapi ada tak perkara yang kita boleh bantu orang lain? Ada tak perkara yang kita boleh ambil tahu pasal orang lain? Contoh Contoh hari ni dalam jadual abang kena baca berita pasal orang-orang yang memerlukan bantuan disebabkan terkesan dengan PKP contoh. Itu abang ambil tahu. Yang kedua, abang tolong sidai kain ke rumah sebab itulah kat dalam family kenalah tolong mak ayah kat rumah contoh sebab abang duduk rumah dengan family. Itu kedua. Jadi ada tak perkara-perkara yang adik-adik boleh tambah dalam jadual yang melibatkan orang lain? Itu soalannya. Dapat ketua ada tapi dia start sebab pun dalam. Adik Sophie dapat tangkap ke? Alright, cantik. Okay, boleh tambahkan dua perkara dalam jadual adik-adik. Apa yang adik-adik nak buat untuk bantu orang lain juga. Sebab apa yang adik semua buat tadi tu dalam satu hari, semua dah okey dah. Sebab kita nak kacau jadual yang adik semua dah buat. Cuma dengan kita dah tadabbur suratul Asri ni, mestilah kita kena ada pelan tindakan lepas ni. Takkan nak jadual kita yang sekarang ni sama je lepas dah tadabbur suratul Asri. Itu yang Abah Juat nak. Kan? So apa nilai tambahan yang kita kena buat lepas apa yang Abah Juat dah kongsikan tadi tu. So kena, dia kata kena letak dua lagi. So apa benda? Silakan. Dah kot? Ke tak? Dah. Okey, dah tu Okey. Yang terakhir tadi siapa yang cerita? Lutfi Lutfi boleh pilih kawan seorang yang belum cerita lagi lah. Lutfi nak siapa? Faik. Okey, adik Faik. Okey, adik Faik boleh kongsikan tak apa satu perkara je. Satu perkara yang adik Faik tambah tadi. Silakan. Ajak keluarga solat Jumaat. Okey, terbaik ada keluarga solat Jumaat. Okey, lagi-lagi PKP ni kan. Okey. Adik Faik pilih seorang kawan yang belum. Zawawi. Adik Zawawi. Okey, silakan adik Zawawi. Satu perkara yang adik tambah tadi. Mengajar adik mengaji. Bagus. Mengajar adik mengaji. Alhamdulillah. Okey. Adik Zawawi pilih kawan seorang. Sufi. Sufi. Okey, adik Sufi sila. Satu perkara yang adik Sufi tambah tadi. Buat kerja rumah. Contohnya?
Alright, buang sampah. Okey, terbaik adik Sufi. Okey, adik Sufi pilih seorang. Vacuum lagi tu terbaik. Oh, mantap, mantap. Okey. Seorang kawannya, siapa yang belum lagi? Farish, Naim, kita pilih Farish. adik Faris. Okey, adik Faris silakan. Satu perkara yang adik tambah tadi. Tolong mak apa spesifiknya lagi? Tolong apa contohnya? Say hi to abang. Say hi to abang. Oh, tolong masak dan jemur kain. Alright. Okey, terbaik. Terima kasih adik Farish. Siapa lagi yang belum Adik Sofiah belum Sofia belum, Zulkarnain belum. Adik Zulkarnain. Okey, kita minta Farish pilih seorang sama ada Sofiah Sama atau ada Zulkarnain. Sofia ataupun Zulkarnain. Sofia. Okey, adik Sofiah silakan. Share post-post Simafan di IG story. Oh, okey, terbaik. Boleh tak bagi contoh satu IG yang adik Sofiah follow, selalu share? Mesti ada kan satu. Okey. Kat Zoom ni tak nampak typing. Ustaz Adnin. Okey, terima kasih adik Sofiah. Ada biasa sentak ke? Alright. Okay, last sekali. Adik Zulkarnain. Apa satu perkara yang adik tambah tadi? Oh, siapa di sana? Mungkin nak mengaji lebih masa. Okey. Ada tak satu lagi yang adik Zulkarnain ajak orang lain sama ataupun bagi tahu orang lain ataupun melibatkan orang lain. Ada tak satu perkara yang adik tambah dalam jadual? Yang melibatkan orang lain selain daripada diri sendiri. Dudap menunggu orang menaik ni. Debar dia macam tunggu result SPM tau. Tak fikir lagi. Okey. Okey, terima kasih adik Zulkarnain. Hanan belum. Hanan belum? Hanan belum Dia orang pertama yang pilih tapi dia belum Hanan dah tadi. Tak, dia pertama yang pilih lah. Tak ci. Pandai dia. Okey, ada Hanan. Dia pandai. Dia lepas tu dia babak Okey, ada Hanan boleh kongsikan satu perkara? Waktu yang Ustaz cakap tu saya tak tambah lagi sebenarnya sebab saya tak ada idea nak tambah apa. Okey, tak ada idea. Sama kes dengan adik Zulkarnain. Jadi tak apa, tak masalah. Lepas ni insya-Allah adik-adik boleh kongsikan dengan kawan-kawan apa yang adik-adik belajar pada hari ini dan boleh kongsikan juga, boleh fikirkan apa lagi yang adik boleh tambahkan satu ataupun dua perkara yang penting melibatkan orang lain, sama ada ayah ibu kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita ataupun siapa-siapa sajalah yang kita nak bantu sama-sama dalam hidup kita ni. Okey, Ustaz ada apa-apa nak tambah Ustaz sebagai kesimpulan? Sebagai kesimpulan mungkin Ustaz buat kesimpulan sikit lah. Terima kasih Abah Juat. Aktiviti ni penting sebab apa? Sebab bila Allah kata tentang kehidupan, so sebab tu Abah Juat minta kita tulis balik jadual kita tu. Sebab yang itu yang kita buat sepanjang satu hari kan, waktu kita hidup kan, dekat dalam satu hari. So kita buat benda tu semua. Baik, untuk kesimpulan Dik, penting tahu apa aktiviti Abang juga buat tadi, supaya kita hari ni, lepas dah faham suratul Asri, kita akan jadi orang yang tak pentingkan diri sendiri. Sebab sebelum ni kalau tengok jadual kita, main game untuk kita sendiri. Apa lagi? Baca buku ataupun kita kata belajar untuk kita sendiri.
Jadi apa yang kita buat sekarang ni untuk orang lain? Yang ni yang Abah Juat nak bangkitkan daripada aktiviti tadi. So kita ada tak at least update tentang isu semasa ke, ataupun tolong mak ayah kita ke, yang melibatkan selain diri kita. Baik, adik-adik kalau nak mudah faham tentang apa yang Abah Juat buat aktiviti tadi tu, cukup adik-adik semua ingat ayat ke-6 surah Al-Fatihah. Okay, siapa paling cepat boleh sebutkan pada Ustaz apakah ayat ke-6 surah Al-Fatihah? Okay, siapa? Apakah ayatnya? Ayat 6, ayat 6. Semua kena baca daripada awal balik kan? Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Yes, ihdinas siratal mustaqim. Siapa jawab tadi? Hanan. Okay, baik. Ihdinas siratal mustaqim. Adik-adik, perasan tak ayat ke-6 ni? Okey, cuba siapa ni? Zulkarnain terjemahkan untuk Ustaz. Zulkarnain boleh tak on sekejap mic? Terjemahkan untuk Ustaz ayat ke-6 ni. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya apa Zulkarnain? Zulkarnain. Boleh onkan mic tak? Ke tak boleh? Ke kena tulis juga? Okey, silakan Zulkarnain. Tak tahu, tak tahu. Tak tahu maksud dia ihdinas siratal mustaqim. Tak. Tak tahu. Okey. Siapa ni? Farish tahu tak Farish? Tak tahu juga. Zawawi. Ihdinas siratal mustaqim maksud dia apa? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya, tunjukkanlah kami ataupun tunjukilah kami jalan yang lurus. Adik-adik semua perasan tak ayat ke-6 yang adik-adik semua baca tu? Walaupun adik-adik semua semayang sorang-sorang, semayang maghrib tadi ke, asar tadi ke, zuhur tadi ke, subuh tadi ke, semayang sorang-sorang, tahajud pagi tadi ke, semayang sorang-sorang, adik-adik semua baca ayat ke-6, maksudnya adalah tunjukkan kami. Perasan tak? Anda semayang sorang-sorang, tapi anda sebut kami ke aku? Anda minta ke Allah tunjukkan aku ke tunjukkan kami? Kami. Kami kan? Anda tak kata tunjukkan aku. Patutnya semayang sorang-sorang pagi tadi tahajud, kan? Tahajud pagi tadi, semayang subuh sorang-sorang pagi tadi, patutnya tunjukkan akulah jalan yang lurus. Kenapa kita sebut tunjukkan kami? Nahnu kata Hanan. Kenapa kami? Kenapa tak sebutkan aku? So nampak tak? Semayang sorang-sorang ke, semayang ramai-ramai ke, Allah wajibkan kita sebut tunjukkan kami. Kenapa? Sebab Allah nak suruh kita ni, nak pergi jalan yang lurus. Sebab ihdinas siratal mustaqim kan jalan yang lurus kan? Nak pergi jalan yang lurus tu, Allah suruh kita jangan fikir pasal kita seorang je nak pergi jalan lurus. Allah kata, nak pergi jalan lurus, fikirkan pasal kami, kita. Bukan fikir pasal aku seorang je. Sebab tu ayat tu tak sebut tunjukkan aku jalan yang lurus. Tapi ayat tu sebut tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kita jalan yang lurus. Nampak adik-adik? So dekat situ lagi Allah suruh kita fikir pasal orang. Jangan jadi fikir pasal diri sendiri. Jangan jadi orang yang pentingkan diri sendiri. Suratul Asri bagi tahu siapa yang pentingkan diri sendiri, dialah orang yang rugi. Okay? Nak rugi tak adik-adik? Nak rugi tak? Tak nak kan? So start thinking about other people. Start berfikir tentang orang lain. Jangan fikir pasal diri. Supaya kita jadi orang yang lebih empathy, tahu tentang kesengsaraan orang lain. Mungkin kita kena ambil tahu tentang jiran kita ke, kawan kita ni okey ke tak, ambil tahu pasal orang lain. Get the point today? Dapat belajar sesuatu? Okay? Belajar sesuatu? Okay. Wallahu a'lam. Terima kasih adik-adik semua kerana studi stay daripada awal sampai habis. 1.5 jam tahu kita kongsi. Kita bukan tengok Maharaja Rock Mega atau malamnya adik-adik. Kita bukan tengok cerita lawak Tom and Jerry tau. Kita sedang dengar Quran. Adik-adik semua boleh bertahan 1.5 jam. Saya tabik spring lah adik-adik. Anda boleh stay untuk belajar Quran. InsyaAllah. Siapa nak tanya? Akilah. Silakan Akilah. Nak tanya apa? Janggut? Kenapa janggut tu? Minggu depan tu Sorry, kot. Ustaz. Silakan Akilah. Akilah, ya. Akilah. Sekarang. Baik-baik supaya tapi dengar Akilah, Dia sekat Akilah. dengar tak? Dia sekat-sekat lah. Type lah. Ataupun cuba Akilah type. Kalau kata tak sempat nak tu. Sebab dia sekat-sekat suara Akilah.
Dia ada kata tadi nak type kot, silap. Okay, adik Akilah boleh type dulu. Diorang tanya Ustaz, minggu next class bila? Kalau ikut dalam jadual minggu depan rasanya. Depan. Tapi tak tahu dengan siapa lagi. InsyaAllah lah akan ada nakib yang beza-beza. Sama ada Ustaz ke, Ustaz Syahari ke, tengoklah macam mana insyaAllah. Okay? Penting kita akan hidupkan kita punya budaya Quran tu. Akilah macam mana? Macam panjang soalan tu? Ataupun cuba bersuara, kok dah okey? Okey tak? Ini okey. Ini okey. Okey. Ah. Orang kata kita kena cari kawan yang baik supaya boleh bawa kita ke arah yang betul. Okey. Tapi boleh tak kalau sebab dunia kita mestilah jadi jumpa orang yang tak baik dan tapi dia nak kawan dengan kita, boleh tak kalau macam kita tak pinggirkan dia, macam kita still mengajak dia ke arah yang betul, dan kalau dia macam tertarik dengan benda tu, kita still bawa dia walaupun orang kata dia ni tak baik, dia ni macam ni, dia ni macam ni, macam tu. Tak faham tak? Dilemanya adalah perlu tak saya berkawan dengan orang yang tak baik, sedangkan ada orang kata kita kena kawan dengan orang yang baik. Betul tak? Macam tu kan dilema dia, Akilah? Betul. Okey, baik. Soalan tu bagus Akilah, sebab ini dilema semua orang. Kita kalau boleh kalau nak berdamping dengan kawan-kawan yang baik je setiap masa kan. Tapi Akilah, perkara penting yang kita kena faham kat sini adalah berkawan biarlah ramai, tak ada masalah. Dan kita kena ada semangat nak betulkan kawan kita yang kita nampak tak okey ataupun ada buat salah tu. Tetapi prinsip adalah perkara yang kita tidak boleh gadaikan. Okay. Berkawan silakan. Tetapi perkara paling penting adalah Akilah kena jaga prinsip. Sebab bimbang bila mana kita terlalu kita nak berkawan tetapi takut kita yang terhanyut sekali dengan dia. Tanggungjawab kita juga nak keluarkan kawan kita daripada kegelapan yang kita nampak daripada dia tu. So kita kena ajak dia, kita kena kawan dengan dia. Jadi biarlah, as long as dia ada minat nak mendengar kebaikan, teruskan ajak. Walaupun orang nampak, jangan kawan dengan dia. Tak apa, kawan dengan dia. Jadilah asbab orang itu kembali kepada Allah. Akilah. Okay? Kalau kita tak mampu, kita tinggalkan. Maksudnya macam mana Akilah? Akilah? Adakah kita tak mampu untuk bawa dia ke arah yang betul, kita kena tinggalkan dia? Kalau sebab tak mampu takut juga bawa. kan. Kalau tak mampu bawa, nak kena tinggalkan ke tidak? Jawapannya Akilah, sentiasa Allah ingatkan para Nabi ni, tugas kita adalah untuk mengajak dan menyampaikan. Akan tiba masa, kita kena serah kepada Allah apa keputusan dia. Sebab itu Nabi, tugasnya adalah وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Nabi kena sampaikan dengan jelas. Nabi kena bersungguh menyampaikan. Selebihnya sama ada orang tu nak terima hidayah ataupun tidak, itu tugas Allah. Yang kita ni jangan berhenti mengajak. Tinggalkan jangan sama sekali, Akilah. Tugas kita adalah sampaikan ajak. Tinggalkan bukan pilihan. Yang kita kena buat adalah kita tak boleh paksa dia untuk dia berubah. Sebab berubah atau tidak, beriman atau tidak, kembali ke jalan Allah atau tidak, itu bukan tugas kita. Ini bukan kuasa kita, Akilah. Kuasa kita adalah boleh mengajak je. Kita tak pegang hati orang. Kalau Nabi ada kuasa ni Akilah, dah lama dah pakcik Nabi tekan button on pada hati pakcik Nabi dah masuk Islam dah. Dah lama dah Abu Lahab masuk Islam, dah lama dah Abu Jahal masuk Islam. Tapi Nabi sendiri yang mulia pun tak ada kuasa nak tekan button on and off pada hati manusia. So tugas kita Akilah, ajak je. Orang tu beriman, itu bukan kuasa kita Akilah. Kita nak tinggalkan, ini bukan pilihan. Sebab Nabi-Nabi kita tunjukkan meninggalkan kaum ataupun meninggalkan orang yang kita cuba nak ajak dia ke arah kebaikan adalah bukan pilihan. Sampai kesudah Nabi, sampai dia mati, sampai dia wafat, Nabi mengajak orang buat kebaikan. Tak pernah tinggalkan orang tersebut. Okay? Biarlah orang kata dia tu jahat ke Akilah. Yang penting kita tahu apa usaha kita dan kita kekal dan teguh dengan prinsip kita. Boleh tak Akilah? Boleh Akilah? Faham. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.
Kalau nak sembang secara teknikal dia boleh lagi dalam tu. Abang Juat mungkin ada tips-tips tu macam mana kita nak dakwah fardiyah kan, macam mana kita nak ajar orang buat baik secara individu kan. Yang tu kita kena sembang secara teknikal. Tapi asasnya meninggalkan orang terkapai-kapai, tak jumpa jalan pulang, tak jumpa jalan kembali kepada Allah bukanlah pilihan. Melainkan orang tu memang dah kafir betul. Tapi ini bukan orang kafir ni. Kita duk bincang pasal orang yang beragama Islam tapi tidak jadi praktikal Muslim je. So dia ada kebaikan lagi dalam hati dia. Dia masih lagi ada kebaikan. So meninggalkan bukanlah pilihan. Okay? Allahu'alam. Ada lagi tak adik-adik? Lutfi nak tanya ke? Ustaz, kan ada satu hadis tu, bila kita dah tegur, dia tak nak buat, kita masa tu kita punya tanggungjawab dah terlepas dah. Jadi kalau macam tu boleh tinggalkan dah. Maksudnya kalau ikutkan hadis. Okey. Lutfi kena faham meninggalkan dan berputus asa. Bezakan dua terma ni. Ramai orang hari ni berputus asa dan tinggalkan. Itu yang salah. Tinggalkan ni dia beza dengan putus asa. So, dia beza dengan putus asa. Persoalannya adalah kita tinggalkan tu sebab putus asa ke ataupun kita sebenarnya putus asa lalu kita mana nak layan dia, kita tinggalkan. Jadi hakikatnya tugas kita adalah ajak je. Memang betul tanggungjawab kita dah selesai sebab itu je tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim pun kepada Muslim yang lain. Just mengajak. Hidayah tu Allah yang pegang. Tapi sekali lagi saya ulang terma tu, Lutfi, meninggalkan tu bukan pilihan. Sebab Nabi kita tak ajar kita tinggalkan orang yang ada hubungan yang baik dengan kita. Nabi tak ajar kita buat perkara begitu. Yang kita boleh buat adalah teruskan mengajak, jangan putus asa, serahkan segala urusan hati ni kepada Allah. Itu je. Yang ni bukan kuasa kita. Kita memang tak ada kuasa nak pegang hati orang. Petik dia ke, kau berubah sekarang, tak berubah terus. Tak ada. Kita tak ada kuasa tu. Kuasa kita adalah terus bertenang, terus bersabar, ajak. Anda cuba tengok suratul Asri tadi. Ada tak Allah kata bersabar sampai orang tu berubah? Tak. Bersabar dalam menyampaikan kebenaran. Bukan bersabar sampai orang tu berubah sampai dia bangun. Bukan tu. Sabar dekat sini merujuk kepada sabar menyampaikan kebenaran. Bangun, bangun, bangun. Orang tu bangun ke tidak, Allah yang tentukan. Yang kita kena bimbang adalah aku bersabar tak untuk menyampaikan mesej bangun, bangun, bangun tu. Yang itu yang kita kena bimbang pada hari. Bukan duk bimbang orang tu dah berubah ke belum. Faham sesuatu? Okay. Sebab ini bukan kuasa kita, Lutfi. Kita memang tak ada kuasa untuk tentukan orang berubah. Boleh? Okay. So, letakkan dalam mindset pendakwah sekarang pada hari ini, dalam diri kita, tugas saya sampaikan dengan baik, sampaikan dengan jelas, bersungguh dan bersabar. Keputusan, result bukan kuasa saya. Boleh faham? Okay, Lutfi? Okay, Allahu'alam. Ustaz. Silakan Hanan, ada soalan? Kan Ustaz kata tugas kita ajak je kan. Tapi kita bukan sekadar ajak je kan Ustaz. Means kita kena doakan dia juga kan? Yes. Hanan melengkapkan perbincangan pada malam ini. Bukankah Nabi-Nabi sentiasa Allah latari cerita-cerita mereka dalam Al-Quran. Seperti mana Nabi Musa alaihissalam kan? Cerita Nabi Ayub, cerita Nabi Daud, cerita Nabi Sulaiman. Semuanya ada babak mereka berdoa kepada Allah dalam menghadapi situasi getir dalam berdakwah. Nabi Musa sebagai contoh. Nak pergi berjumpa dengan Firaun ada doa. Kan? Yang Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka dekat situ betul. Maksudnya kita bukan sekadar ajak. Kita bukan sekadar bergantung harap pada kelebihan kita dalam mengajak. Tetapi kita bermohon kepada Allah supaya Allah bantu kuatkan saya untuk terus bersabar menghadapi benda ni. Sama juga dengan permintaan tentera-tentera Talut nak pergi lawan dengan Jalut. Pernah dengar tak cerita ni adik-adik? Pernah dengar tak cerita Talut dan Jalut? Kegapo dia ni Ustaz? Jalut, Talut. Yang ni kena usrah akan datang lah. Okey. Ataupun ada dia semua, cuba baca dekat surah Al-Baqarah. Ayat berapa ya? Dekat ujung-ujung dah surah Al-Baqarah. Okay.
Cuba adik-adik semua cari tentang kisah Talut dengan Jalut. Tapi nak katanya, bila mana mereka nak pergi lawan dengan Jalut, pihak Talut ni pihak yang baik lah, Jalut yang jahat. Jadi nak pergi lawan dengan Jalut adik-adik, bukannya pergi gedah macam tu je. Dia ada doa pada Allah. Rabbana, canayana, afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tu dia minta juga sabar daripada Allah. So, dalam dakwah kita jangan putus berdoa pada Allah, minta Allah bagi apa? Kekuatan. Minta Allah bagi istiqamah, kesabaran. Bukan kita boleh berdoa minta Allah bagi dia hidayah, tapi hakikatnya kalau Allah tak bagi, ketahuilah mungkin belum tiba masanya, atau mungkin Allah kata ada orang lain yang lebih layak untuk memperbetulkan keadaan hidup ni. Mungkin orang tu tak tiba lagi dalam hidup dia. Kita ni mungkin adalah sebagai seseorang yang membina batu-bata untuk dia membina Islam dalam hatinya, tapi mungkin bukan kita yang melengkapkan bata. So jangan jadi orang yang mendesak orang berubah, tapi jadilah orang yang mengajak orang berubah. Ingat kata kunci ni. Jangan desak tapi ajak. Boleh? Faham sesuatu? Allah. Boleh Hanan? Hanan? InsyaAllah boleh Ustaz. Okey. Ada lagi ke nak tanya? Bagus lah malam ni. Saya suka grup ni sebab soalan banyak. Tu tandanya adik-adik semua memang enjoy lah. Nak tahu sesuatu. So adik-adik semua dapat sesuatu yang adik semua rasa macam aku kena buat apa lepas faham suratul Asri. Ini petanda baik. Saya bersyukur sebab Allah pertemukan saya dengan adik-adik semua pada malam ni. Okay, ada soalan lagi tak? Kalau tak ada, saya serah pada Abang Juat untuk tutup sesi pada malam ni. Ustaz nak tanya. Okey, Zafi. Sila. Kenapa surah Al-As ni turun pada Nabi Muhammad? Kenapa surah Al-Asri ni turun pada Nabi Muhammad? Kenapa? Okey, baik. Zawawi, untuk nak jawab soalan ni, kita kena tengok satu. Sekejap, saya ambil buku. Rasanya Zawawi dah ada dah. Umi Zawawi dah ada dah buku ni. Okay. Surah Al-Asri ni turun pada tahun keempat kenabian. Dan tahun keempat kenabian ni, Zawawi, berlakunya fasa dakwah terang-terangan pada waktu itu. So kalau nak tahu kenapa surah ni turun kat Nabi, kita kena tahu bila surah ni turun kat Nabi. So surah ni turun kat Nabi waktu fasa keempat, tahun keempat kenabian, dan masa tu dah bermula dah dakwah secara expose. Sebab Nabi kan mula-mula dakwah secara rahsia dulu kan? Dakwah secara rahsia. Sekarang dah dakwah secara terang-terangan. Orang semua dah nampak Nabi berdakwah. Dan perasan tak, bila Nabi dah start berdakwah secara terang-terang, sebab tu surah ni turun. Sebab untuk nak bagi tahu dekat Nabi, tugas kamu menyampaikan kebenaran tu bersungguh-sungguh. Wa tawassaw bil haqqi. Dan bila kamu ajak sekali, mungkin orang tu tak terus masuk Islam. Tapi kau kena ajak 2 kali, 3 kali. Contohlah Zawawi Umar Al-Khattab nak ajak dia masuk Islam, ajak sekali je ke? Umar Al-Khattab, kita semua tahu sejarah keislaman Umar Al-Khattab, betul tak betul? Bukan sekali 2 nak ajak Umar Al-Khattab. Ajak hari ni, esok tak terus masuk Islam, adik-adik. Tapi siapa sangka lepas beberapa tahun dia telah mengisytiharkan keislamannya dan beriman kepada Allah dan Rasul. So suratul Asri ini turun pada waktu yang sangat tepat sebab masa tu telah bermulanya fasa dakwah terang-terangan. Dakwah terang-terangan. Jadi perlunya satu surah yang mengajar Nabi untuk apa? Untuk kamu kena menyampaikan perkara yang benar, jangan ikut sangat benda yang orang suka dengar, kau kena sampaikan kebenaran. Bukan kau kena sampaikan apa yang orang suka. Sampaikan benda yang betul dan bersungguh-sungguh dan bersabarlah wahai Muhammad. Walaupun depan mata kamu ramai orang bagi kata caci maki, walaupun dekat depan mata kamu orang tak beriman kepada Allah, tapi sabarlah. Tugas kamu just kena bagi tahu benda yang betul. Itu saja. Boleh faham dah Zawawi kenapa surah ni turun? Sebab nak bagi motivasi kat Nabi, apa yang berlaku dekat depan mata ni normal. Ajak sekali tak beriman, normal. Normal. Sebab nak kejut bangun subuh pun bukan sekali kejut, kena 2-3 kali kejut. Boleh faham? Okay. So itu sebab kenapa surah ni turun. Bagus soalan Zawawi. Ataupun kita panggil soalan Zawawi ni adalah apa sebab turun surah? Ataupun dalam bahasa Arabnya sebab nuzul. Kenapa surah tu turun? Okay. Bagus soalan Zawawi. Wow, soalan dah ini banyak ni. Ajwat, dapat ke seseorang itu dapat hidayah walau dengan hanya kita doakan orang itu mendapat hidayah? Ajwat nak jawab ke?
Masya Allah Ustaz, saya salah pada Ustaz ni. Okey. Ain, soalan tu bagus. Iaitu, Ustaz, orang tu akan dapat hidayah tak kalau kita doakan? Ain, jangan pandang rendah pada kebaikan walaupun kecil. Ustaz, saya ni mungkinlah orang yang tak petah lah bercakap-cakap, Ustaz. Saya tak ada kemampuan lah nak ajak orang buat baik. Saya boleh doa je, Ustaz. Ain Zahra kena ingat, Allah sentiasa mengajarkan kepada kita, jangan pandang rendah pada nilai satu kebaikan. Walaupun sekecil-kecil doa dalam dakwah kita lakukan pada hari. Mungkin ada orang yang telah memberikan kata-kata ke tazkirah kat orang tu sampai dia berubah, tapi adik Ain Zahra telah menyumbangkan satu doa dan mungkin Allah makbulkan doa tu, Allah hantar seseorang untuk bagi hidayah kat dia. Dapat pahala free je kat kita. Jadi, berubah ke tidak itu kuasa Allah, tetapi usaha kita tu pasti ada nilai di mata Allah. So jangan pandang result, tapi pandang usaha yang kita dah buat. Nampak tak? Kenapa Allah muliakan Nabi Nuh alaihi salam walaupun Nabi Nuh ni bilangan yang beriman tak ramai? Kenapa dia? Sebab usaha dia, bukan result dia, bukan berapa ramai yang masuk Islam. Allah muliakan Nabi Nuh. Tapi Allah muliakan Nabi Nuh sebab apa? Sebab usaha Nabi Nuh tak pernah kenal erti putus asa. 950 tahun berdakwah tak pernah berhenti. Nampak tak? So nampak tak kenapa Allah muliakan Nabi Nuh sekarang? Bukan sebab result. Bukan sebab berapa ramai beriman. Tapi usaha dia tak pernah kenal erti putus asa. Boleh faham tak, Ain Zahra? Okay? Boleh? So wallahu a'lam. Boleh? Ain? Okay. Okay, Ajwad. Sebab 9.45 dah ni. Dahsyat budak-budak ni. Kita jarang jumpa budak-budak yang tahan ustaz tak boleh nak berhenti. Biasanya budak-budak nak kata ustaz berhenti sekarang. Tapi ini first time budak-budak tak bagi ustaz berhenti. Luar biasa. InsyaAllah. Orang semua dah makan malam belum? Okey, terima kasih. Ini dahsyat. Tak makan malam lagi sanggup berusrah sampai pukul 9.45. Dahsyat. Tabik dah adik-adik. Saya jealous dengan adik-adik. Memang jealous. Sekejap, sekarang ni siapa Ustaz sangkut ni? Hello. Hello, Ajwad. Okay. Okey. Okay. Okey, terima kasih semua. Terima kasih adik-adik. Masya Allah, hari ini abang pun belajar banyak daripada soalan-soalan yang adik tanya. Jadi insya-Allah kita akan tamatkan di sini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Sebelum tu, surah Al-As juga kita sebut. Surah Al-As ni dia tak salah ustaz lah, dia menjadi satu kebiasaan para sahabat Nabi dulu. Sengaja diorang sebutkan untuk baca surah Al-As ni sebagai peringatan kepada kita semua bahawa kita ni kena ambil penting, kena ambil berat pasal masa. Jadi sebab itulah kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Okey, adik-adik boleh senyum tak semua? Kita nak ambil gambar sikit. Saya screenshot je, jangan risau. Senyum semua dalam kiraan 3. 1, 2, 3. Senyum paling comel, paling manis ya. Siapa yang boleh nak buka kamera, boleh kat kamera sekarang. Sofia ke, Akilah ke, Zulkarnain ke? Kita ambil gambar sekejap, boleh? Aisyah nak masuk juga, meh. Okey, dalam kiraan 3 semua. 1, 2, Asim atas sikit. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey, baik. Terima kasih semua adik-adik. Selamat makan malam semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Apa lagi?